Contoh nak mencari fadilat Lailatul Qadar, memang disuruh cari. Antara 10 terakhir tu burulah. Tapi dari segi konsisten, tak konsisten. Malang ganjil, soh paling depan. Semayang 23 rakaat sekali dengan witir. Malang kena, jauh belakang, sibuk nak ngeteh. 8 belah, witir di rumah. Toh pukul berapa, tak tahu dia nak witir tu kan. Malam 23, depan semula, duduk belakang untuk imam. Konsistenkah begini? Orang macam ni tak dapat Lailatul Qadar. Yang dia dapat Laila anak Tok Qadar, tu saja dia dapat. Lailatul Qadar tak dapat. Sebab orang yang berjaya mendapat Lailatul Qadar, itu umpama orang yang dah berlari macam maraton tu, dia dapat kejayaan, dia dah berlatih beratus-ratus hari. Dia dah berlatih hari-hari untuk mendapat kejayaan. 100 meter dia lari bawah 10 saat itu, dia dah berlatih berjam-jam. Bukan hari tu jadi berlumba. Sebab itu nak berkira dengan Allah boleh, tapi kenalah konsisten. Ramai orang sekarang dia berkira dengan Allah, dia banyak kira pahala dia je. Dia lupa bahawa yang kita nak kira dengan Allah juga dosa kita. Oh, dia duduk bilang, hari ni hari Ahad, pagi tadi sembahyang subuh, lepas tu relax sembahyang duha. Okey, ni sudah meningkat. Zuhur tadi datang awal sembahyang. Duduk nak kira pahala dia. Orang yang warak, dia tak kira pahala, dia kira dosa. Hari ni berapa kali aku tengok gambar perempuan seksi dalam telefon. Benda WhatsApp group banyak, bukan senonoh sangat. Geng-geng ni ngantar kadang-kadang gambar kembang, gambar itu, gambar mak janda, tak benda-benda hantar kadang-kadang. Berapa orang yang tengok telefon gambar tak senonoh hari ni? Orang warak dia kira tu. Oh, hari ni geruk ada 8. 2 geruk hantar gambar tak senonoh. Astaghfirullahalazim. Oh, dia kira dosa dia. Dia tak pandang pahala dia. Sebab pahala ini tak payah berkiralah dengan Allah. Sebab Allah dah sediakan tukang kira. Tak perlu kawak ngira. Pahala kita ini Allah Ta'ala dah sediakan tukang catat. Orang putih panggil the shoulder angels, ataupun the recording angel. Ada orang panggil the honorable recorder or noble writers. Penulis-penulis resmi yang Allah telah perintahkan. Iz yatalaqal mutalaqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun 'atid. Aku telah sediakan 2 malaikat mencatat amal perbuatan kamu. Seorang duduk di kanan dan seorang duduk di kiri. Dan tidak ada satu ucapan pun yang kamu ucapkan, melainkan padanya ada malaikat pengawas yang sentiasa hadir. Itu surah Qaf ayat 17. Jadi pahala kita tak payah kira dengan Allah. Allah dah ada tukang kira. Ada malaikat yang ditugaskan untuk menulis segala amal-amal soleh yang kita kerjakan. Bahkan Allah akan hantar juga malaikat yang akan tetap menulis kita punya amal soleh. Tetapi amal soleh itu terhenti kerana kita ni ditimpa bencana atau musibah. Tapi disebabkan kita konsisten, tetap ditulis amalan tersebut. Dalam hadis daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, "Idza batalallahu al-mu'mina bi bala'in fi jasadihi, qala lil malak uktub lahu salihah amalihi alladhi kana ya'maluh, fa in syafahu ghasalahu wa tahharuhu wa in qabadahu ghafara lahu wa rahimah." Nabi bercerita, Allah Ta'ala perintahkan, apabila seorang yang beriman itu Allah uji dengan sesuatu bencana pada tubuh badannya. Contoh, dulu dia sihat, umur meningkat, dia kena sakit. Antaranya sakit kaki, sakit pinggang, sakit perut, macam-macam lah. Dulu semayang berdiri, sekarang semayang duduk. Dulu berjalan, sekarang berkursi roda. Maka qala Allah lil malak, Allah perintahkan kepada satu malaikat, tuliskan untuk orang ini amal-amal soleh yang dia biasa buat sebelum dia sakit. Kemudian kalau Tuhan hilangkan bencana dia, Tuhan jadikan dia hidup dalam keadaan yang bersih, suci dari dosanya.
Dan kalau ditakdirkan Allah mengambil nyawanya, diberinya keampunan dan diberikan rahmat pada orang itu. Hadis daripada Ibnu Abi Syaibah, Imam Ahmad dan juga Imam Baihaqi. Sebab itu konsisten sangat mustahab. Orang yang selalu datang masjid masa sekarang dia sihat, takdirlah dia sakit, kemalangan, wa'iyadzubillah, tak mampu, OKU, berkursi roda, dia pun tak daya nyusah korang semua nak bawa ke hospital, nak bawa ke masjid semayang apa semua. Dia pun tak dapat dah pergi masjid macam biasa. Tapi disebabkan dia ahli masjid sebelum itu, tetap dicatatkan sebagai dia ahli masjid walaupun dia sembahyang di rumah. Sedang itu Allah Ta'ala punya suka kita melakukan ibadah secara konsisten. Sebab itu hadirin hadirat sekalian, ayuh kejar fadilat, tidak salah. Kejar fadilat tidak salah. Yang penting konsisten. Dan barang perlu diingat, apa juga ibadah yang kita kena banyak kejar fadilat adalah amalan sunat. Amalan-amalan yang wajib dalam Islam tak banyak pilihan. Dan ianya juga adalah kewajipan. Mana tak perlu belagak lah kalau sembahyang zuhur, orang lain pun sembahyang juga. Oh, dia sembahyang asar, suka sangat dia sembahyang asar. Satu dunia sembahyang asar, benda pelik sembahyang asar. Sembahyang subuh, satu dunia orang sembahyang subuh. Sembahyang fardu kewajipan ataupun ibadat wajib, puasa Ramadan tu kewajipan. Dan tak ada apa yang boleh kita banggakan sangat. Benda memang kena buat. Tetapi ibadat sunat itu bukan semua orang buat. Jadi kalau kita nak kejar fadilat, kejarlah ibadah sunnah. Ibadat yang sunat. Ibadat sunat ni pula dia punya jenis-jenis banyak. Banyak. Yang ramai orang tinggalkan sekarang adalah mencari ibadat dalam perkara sunat. Sebab itu kalau nak mencari ekstra bonus pahala, nak mencari peningkatan darjat di sisi Allah, banyakkanlah mengamalkan amalan sunat. Apa erti amalan sunat? Amalan sunat ni buat dapat pahala, tak buat rugi. Tukarkan ta'rif yang dulu kita belajar zaman sekolah. Dulu ta'rif sunat buat dapat pahala, tak buat tak apa. Bila pegang kaedah tu sampai tua ni lah, tak pernah puasa nak, tak pernah puasa Senin Khamis, tak pernah mengaji lepas semayang, tak pernah nak duduk sekejap berzikir lepas semayang. Sebab bila tanya ngapa tak berdoa lepas semayang, sunat je kan, buat pahala, tak buat tak apa. Pegang begitu sampai ketua Kediri tak beramal tu. Cuba pegang, buat dapat pahala, tak buat rugi. Dia ada rasa. Umur makin meningkat, bekalan tak banyak mana, rugi kalau tidak cari pahala sunat. Banyak amalan sunat. Contoh, tuan-tuan habis semayang berdoa, sunat, dapat pahala. Siapa tak berdoa, rugi. Apa lagi? Esok hari Isnin, puasa hari esok, siapa puasa dapat pahala, tak puasa rugi. Apa lagi? Iktikaf masjid, sunat, datang masjid dapat pahala, tak datang rugi. Apa lagi amalan sunat? Poligami, sunat, poligami dapat pahala, tak poligami rugi. Rugi saja, tak ada apa-apa, rugi je lah. Benda bukan wajib, rugi. Bukan rugi, tak berani. Boleh juga takrif baru, tak ada. Baik itu Allah Ta'ala menyebut, wa ma yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Allah Ta'ala sebut, hamba-hambaku yang berusaha nak mendekatkan diri kepadaku dengan melakukan nawafil. Nawafil ni ibadat-ibadat sunat. Maka usaha mereka itu menyebabkan hatta uhibbahu, aku sayang pada hamba ini. Sebab dia seha nak dekatkan aku dengan amalan sunat. Sebab itu nak dekat dengan Tuhan, banyakkan amalan sunat. Amalan wajib itu memang kewajipan. Orang nak jadi ahli sufi, tahap ma'rifatullah, kena banyak ibadat sunat banding ibadat wajib. Sebab itu ahli sufi, dia punya zikir panjang pada kita. Kita zikir 3-3 rasa masuk surga dah. Pok-pok ni ratus ribu zikir. Sampai tahap zikir nafas, bernafas pun zikir, Allahu, Allahu, Allah, sampai begitu. Baru makam dia boleh naik. Kalau agak padu-padu, tak dapat naik makam. Baik itu mengejar fadilat, mestilah dengan melakukan banyak ibadat sunat. Apatah lagi kita hidup di dunia cuma sementara, tempat membuat amal ibadat, kumpul kebaikan, himpunkan pahala.
Jangan dileka harta dan juga maksiat. Siapa suka memegang adat, mulialah sifat dengan kerenah. Siapa rajin beribadat sunat, pahala dapat, iman bertambah. Ibadat sunat menambahkan keimanan.